A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang konsisten menghidupkan sunnah baginda sehingga hari kiamat. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan? Sihat malam-malam Jumaat macam ni? Dah 2-3 hari tak hujan kan? Tapi minggu lepas sekali hujan, lebat bukan main. Okey. So malam ni kita akan sambung perjuangan kita untuk sekurang-kurangnya mendekati dan memahami surah yang sudah menjadi kelaziman buat kita, terutamanya malam Jumaat, Suratul Kahf. Suratul Kahf. Dan malam ini kita akan bermula dari ayat 51 sehingga ayat 59 kalau panjang umur. Kalau pendek umur, Allah boleh tarik umur kita bila-bila masa kan. So 51 hingga 59. Dan diharapkan agar khutbah yang panjang ini kita boleh akhiri untuk sesi kali ini. So, khutbah ni dia daripada ayat 45 hingga 59. Ayat 60 tu dah cerita lain, cerita baru. So khutbah yang panjang ni nanti kita akan tengok bagaimana Allah susun tertib khutbah ini dan apa yang kita boleh belajar daripadanya. So, are you ready? Penonton di rumah, kalau ready kasih angguk satu kali, kalau belum ready kasih geling. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم. Ma asyhadtuhum, Allah mulakan makra ini dengan peringatan terhadap mereka yang cuba untuk mengambil ataupun telah pun menggantikan Allah dengan iblis dan anak pinak dia sebagai wali, sebagai pembantu ataupun penolong. Ayat sebelum Allah kata fatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Sanggup korang ambil iblis dan keturunan dia sebagai awliya, tempat untuk minta pertolongan, tempat bantu, pagi menurun dekat pokok kan. Dia boleh percaya pula dengan nujum, dengan teka silang kata apa? Tukang tilik, bukan teka silang kata. Tukang tilik. Dia boleh percaya dengan itu dan mengganti Allah dengan itu. Sehingga Allah kata ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Pertama mereka tidak pernah pun menyaksikan atau membantu Allah mencipta langit dan bumi. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim, hatta sewaktu mereka ataupun sesama mereka dicipta. Anfusihim boleh bermaksud diri dia sendiri, anfusihim juga boleh bermaksud sesama mereka.
Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Dan Allah tidak pernah mengambil makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Idea yang berlegar dalam kalangan manusia sejak sekian lama. Dia kata kalau Allah itu ada League of Angel, kalau Allah itu menciptakan malaikat, League of Angel, dah tentu sebagai yin and yang-nya, Allah sendiri menciptakan iblis dan suku sakat dia, dan iblis dan tentera-tentera dia. So manusia ni dia ada tendensi untuk mengembalikan baik dan buruk tu pada Allah. Bukan itu yang kita percaya. Tapi Allah tak pernah associate diri dia dengan keburukan. Tak pernah. Kita je yang kata, oh realiti ni memang buruk tu datang daripada Allah. Says who? Allah kata, wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Aku tak pernah minta pertolongan pun daripada makhluk-makhluk yang sesat ni untuk menguruskan urusan dunia. Tak pernah. Tuan-tuan cuba buka surah Jin juzuk 29. Yang kat rumah, kalau tak ada Quran, boleh buka Quran. Tak ada wuduk, ambil wuduk. Surah Jin ayat ni nak kena tengok dulu lah ni, ayat berapa. Surah Jin selepas surah Nuh. Kenapa letak selepas surah Nuh? Macam manusia ni kena perli kan. Manusia didatangi Rasul 950 tahun, tak nak beriman. Jin hanya dengar satu malam je Rasulullah sembahyang isyak, terus beriman. Wah, kalah kita. Cuba tengok ayat 10. Ayat 10. Ayat 10 ini adalah rentetan daripada kata-kata seorang jin, seekor jin. Tak tahu apa penjodoh bilangannya. Seketul jin, tak tahulah. Tapi kata-kata dia adalah rentetan daripada dia rasa terkejut kenapa tiba-tiba langit tu dah tak boleh akses. Langit dah tak, diorang dah tak boleh lepak-lepak dekat langit. Kan biasanya diorang akan lepak samsok macam Starbucks ke atas tu, dengar berita daripada atas. So orang-orang yang dapat berita ni, yang terdengar berita-berita daripada langit, turun dan membisikkan pada ahli nujum. Suatu diorang dulu, diorang pergi ahli nujum power. Kita sekarang ni macam tak tahu dah, tak nak menuduh orang kan. Tapi diorang the best part adalah Allah mulakan surah ini dengan Qul uhiya ilayya. Katakan Muhammad, aku telah diwahyukan annahustama, sesungguhnya sekumpulan jin mendengar Quran yang telah aku baca. Surah ini turun selepas Nabi solat Isyak, dan Allah kata di awal surah ni, katakan Muhammad, aku telah diwahyukan oleh Allah bahawa sekumpulan jin dengar aku baca Quran. Oh, rupanya Nabi pun tak nampak jin, dan Nabi pun tak tahu kehadiran jin, dan kita klaim kita nampak, dan kita klaim kita tahu. Jeng jeng jeng, misteri Nusantara. Tak, itu cerita lain. So bila diorang pelik, maka jin ini dia bagi satu fakta. Dia kata apa? Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan bahawasanya kami tak tahu apakah ada keburukan yang dikehendaki kepada penduduk bumi, atau Tuhan hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Tengok, bila part keburukan dia tak associate pun dengan Tuhan.
Tapi bila bab kebaikan, mungkin Allah nak bagi sesuatu yang baik kot pada penduduk bumi. Jin pun tahu beradab dengan Allah. Jin pun tahu bahawa yang buruk itu bukan datang dari Allah. Kita suka-suka kata yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu kelemahan diri saya, tetapi hakikatnya dua-dua datang dari Allah. Cuba tengok doa Nabi Ayub alaihi salam. Baginda kan sakit sangat lama, sehingga isteri dan anaknya bukan meninggal dunia, meninggalkan beliau, meninggalkan baginda. Apa doa dia? Anni masanyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku disentuh penyakit dan engkau maha penyayang. Punya beradablah seorang Nabi pada Allah. Dia tak kata, ya Allah, engkau bagi aku penyakit, tolong sembuhkan. Tak. Aku disentuh sakit, engkau maha penyayang. Tu doa Nabi Ayub. Doa Nabi Zakaria kan? Anni pula. Surah Maryam. Apa doa dia? Inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku, tulangku sudah reput, rambutku sudah memutih. Dia kata rambutku sudah terbakar dan jadi abu. Washta'ala ar-ra'su syaiba, sudah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa berdoa padamu. Akil. Puluhan tahun dia doa minta zuriat supaya dakwah dia berkembang. Allah masih belum makbulkan, tetapi dalam doa dia sangat positif. Ya Allah, aku tak pernah kecewa doa padamu. Dan tak pernah menyalahkan Allah pun. Kita mudah-mudah, Allah kata, aku tak pernah minta pun, tak pernah menjadikan wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Tak pernah arahkan syaitan ke iblis untuk menjalankan perintah Tuhan. Tak. Sebagai pembantu, tak. Habis syaitan tu dicipta untuk apa? Iblis tu dicipta untuk apa? Iblis, syaitan, jin, manusia, semua hamba. Lebih-lebih lagi bila mereka diberikan, apa nama dia? Akal dan nafsu. So, bila diberikan nafsu, dia ada free will, boleh memilih. So, jangan pernah sekali-kali untuk associate apa yang makhluk buat, oh ini Tuhan yang tentukan begini. No. Tak kira lah 18 kali, 19 kali. No. Tak. Oops. Jangan pernah associate begitu. Sebab Allah, dia ada grand plan yang iblis pun tak tahu, sehingga bila iblis disuruh sujud, dia tak nak. Dia tak nampak grand plan Allah. Bila Allah kata, kan, ayat 50, Allah kata, usjudu li Adam, sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia daripada kalangan jin. Kenapa dia tak nak sujud? Dan waktu Allah tanya, kenapa engkau tak nak sujud sedangkan aku suruh? Itu dalam surah Al-A'raf. Kenapa engkau tak nak sujud sedangkan aku suruh? Iblis jawab apa? Dia tak jawab soalan pun. Allah tanya dia dua benda. Kenapa tak nak sujud sedangkan aku suruh sujud? Which is, kalau pun tak nak sujud, kenangkan itu arahan Allah. Tapi dia jawab apa? Aku lebih baik daripada dia. Kan macam tak boleh compute dia punya brain tu. Macam mana? Allah tanya lain, dia jawab lain.
Malah dia jawab dalam keadaan sangat confident dan sangat ego. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan daripada api. Dari api? Ya ke? Allah kata, engkau bukan daripada api, engkau daripada haba tu. Adakah haba tu api? Haba tu kesan dari api, bukan api itself. Satu, kita tak nampak jin-jin ni. Sebab dia dalam bentuk transparent. Itu yang dia boleh lalu kita punya darah, jara majrad dam. Dia boleh berlari dalam salur darah kita. Dan ketahuilah bahawa tatkala kita naik angin, biasanya badan kita panas. Oh, mungkin ada kot jin-jin yang cucuk jarum. Kan bila kita sudah mula menggila, telinga kita mula memerah, nafas kita makin laju, oh, member sedang cucuk. Panas lagi, cepat. Jadikan qalbumu menjadi fuad, bagai dipanggang. Ui, dahsyat. Ke situ pula kan. Okey. So, wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum. Hari di mana Allah berfirman, nadu syuraka'i alladzina za'amtum, panggil sekutu-sekutu yang kamu katakan itu. Fada'auhum, lalu mereka panggil. Falam yastajibu lahum, malangnya tidak berjawab. Macam bertepuk sebelah tangan kan, tidak berjawab. Wa ja'alna bainahum maubiqa, lalu dijadikan antara mereka maubiqa, satu tempat yang membinasakan. So, hari itu Allah gambarkan pada kita akan berlaku selepas daripada ini adalah sambungan kepada cerita dah dapat kitab. Mawdi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Kemudian Allah flashback. Manusia duk tertanya-tanya, ini sekecil-kecil benda pun ada, sebesar benda pun ada. Lalu Allah flashback. Ingat tak dulu waktu Adam dan Iblis semuanya bermula? So, kamu dapat kitab dan kamu menyesali itu kerana kamu ambil Iblis selain daripada Allah sebagai wali. Dan sedangkan Allah tidak pernah pun mengharapkan bantuan dia. Allah tidak pernah mengharapkan bantuan makhluk-makhluk yang sesat macam ni. So, di hari di mana Allah menyeru, engkau dulu cari wali selain daripada aku kan, sekarang kau panggil dia. Uyuh, dahsyat bila Allah kata macam tu. Dan kita terpaksa akur. Panggil. Katalah yang disembah tu apa? Lata. Kan? Apa Lata Mangeshkar? Tu Lata lain. Itu Lata lain. Lata wal Uzza, Manata, Ya'ud, wa Nasra. Kan ada 5 nama waktu zaman Nabi Nuh. Dan 5 itu pun di revive semula, digantung keliling Kaabah. Boleh pula dia dapat tahu tu. Sebabnya yang dihancurkan adalah yang kena bala atas muka bumi ni adalah manusia. Tapi jin-jin dan iblis tu kekal daripada zaman Nabi Nuh sampailah ke sekarang. Satu idea demi idea untuk memesongkan manusia ni sangat advance, sehingga kita mati akal. Macam mana diorang boleh fikir macam ni? Sebab duk cucuk tu, yuwaswisu fi sudurin nas. Nanti ada Allah ulas benda tu. Relax. So falam yastajibu lahum, panggilan mereka tidak bersahut. Wa ja'alna bainahum maubiqa, lalu Allah jadikan antara mereka maubiq. Maubiq ni apa? Maubiqa ni a deep deadly cliff, a drop off, and it just kind of shows up on you, literally the place of death.
Maubiqah ni jurang, dijadikan antara keduanya tu satu jurang yang sangat dalam. Maubiqah. Okey. Kemudian wara'al mujrimun, lalu engkau melihat. Wara'al mujrimun, lalu orang-orang, bukan engkau, lalu mereka melihat. Wara'al mujrimun, orang-orang berdosa itu melihat. An-nar, api, melihat neraka. Fazannu, dan mereka meyakini annahum muwaqi'uha, bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak dapat jalan, mereka tidak dapat lari keluar daripada situasi itu. Mereka tidak dapat melarikan diri ataupun keluar daripada situasi itu. Apa yang menarik dalam ayat ini, bila Allah sentuh tentang zon. Zon ni ada dua maksud. Sama ada zon ni ragu-ragu, atau zon menjadi sangat yakin. Kan? Zon ni boleh bermaksud ragu-ragu, zon juga menjadi sangat yakin. So sekarang ni cerita dia adalah bila orang-orang mujrim berdosa. Ini kali pertama ke Allah sebut perkataan mujrim? Kali kedua. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqin. Ayat di atas tu Allah guna juga perkataan mujrim. Why mujrim? Mujrim tu maksudnya apa? Penjenayah. Mujrim ni penjenayah. Jenayah apa yang dibuat? Jenayah apa dia buat? Mengambil wali selain daripada Allah. Itu juga. Ada tak jenayah lain yang Allah sebut? Ada, tapi selepas ni. Jenayah tu menakutkan juga tu. Tapi hanya kerana buat benda tu, Allah gelar sebagai jenayah. Penjenayah. Bagi kita penjenayah apa? Perompak, pencuri hati. Tu bukan. Tapi perompak tu kita panggil sebagai penjenayah. Tapi di sisi Allah penjenayah dalam bentuk lain. Wara'al mujrimun, dan bila orang-orang mujrim itu, dia baru nampak api neraka, tapi sudah meyakini yang mereka akan jatuh. Dia dah meyakini yang dia akan jatuh. Allah macam mana tahu akan jatuh? Perkataan muwaqi'uha. Okey, muwaqi'uha. Muwaqi'uha tu adalah, kalau ikut tata bahasa Arab dia isim dan maf'ul. Isim dan maf'ul. Muwaqi'uha. Contoh lain, isim dan maf'ul ni macam ghafirun zamban. Ghafirun zamban. Atau fa'il dan maf'ul ni, fa'il tu isim kan? Fa'il dan maf'ul ni macam inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun khalifah. So, akan jadikan khalifah. Itu bentuk fa'il dan maf'ul. Dia ada bentuk kedua, mudhaf mudhafun ilaih. Mudhaf mudhafun ilaih. Bentuk mudhaf mudhafun ilaih ni contoh dia ghafiri az-zambi. Tadi ghafirun zamban. Ghafirun zamban. Ini ghafiri zambi. Ghafiri zambi. So apa beza dia? Guna fa'il, maf'ul, mudhaf mudhafun ilaih. Bila Allah guna fa'il maf'ul, itu maksudnya akan buat.
akan buat. Sebab tu muwaqi'uha di sini, fa'il dan maf'ul, dia rasa dia akan jatuh, tapi dalam bentuk yang sudah pasti jatuh. Okey, akan buat. Mudhafun ilaih maksud dia already done, sudah siap. So kalau contoh tadi saya guna untuk fa'il maf'ul, ghafirun zamban, akan ampunkan dosa. Tapi tengok dalam surah Ghafir, Allah guna mudhafun ilaih, ghafiriz zambi, sudah pun diampunkan dosa. Qabilit taubi, sudah pun diterima taubat. Syadidil iqabi, maha dahsyat dia punya balasan. Zid tauli apa? Cuba tengok surah Ghafir. Tengok bagaimana Allah sangat pemurah. Sebelum minta ampun, Allah dah ampunkan. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi, mudhafun ilaih. Allah tak pernah kata ghafirun zamban, tak. Akan ampunkan, tak. Allah sudah pun ampunkan. Tu nikmatnya bahasa Arab tu. Dia bukan sekadar perkataan yang kita tahu, tetapi Allah ekspres emosi di dalamnya. Allah sudah pun ampunkan. Kan surah Ghafir tu dimulai dengan Hamim, tanzilul kitabi minallah, tanzilul azizir rahim, ghafiriz zambi wa qabilit taubi, syadidil iqabi tawil. Cuba tengok surah Ghafir. Allah sudah pun ampunkan. So sentiasalah kita renew taubat kita, mohon pengampunan. Terutamanya bila? Sebelum buku ditutup. Bila? Waktu asar. Kan? Wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi waktu asar, semua manusia rugi kecuali mereka yang beriman. Beriman dengan apa? Adanya malaikat kiri dan kanan yang mencatat buku kita. Wa amilus solihat, dan buat satu amal yang kecil tapi konsisten. Apa dia? Istighfar mungkin, taubat mungkin. Satu amal yang konsisten sebelum buku ditutup. Kan maghrib ke asar adalah kitaran satu hari. So sebelum buku ditutup waktu asar, banyakkanlah taubat, supaya amal kita sepanjang maghrib semalam sampailah ke hari ini. Kalau ada kita terbawang, kan, terfikir yang tak senonoh, terbuat itu, terbuat ini, tak masuk dalam buku, dipadam. So bila Allah kata semua manusia rugi, betul rugi kan? Kalau kita tak ambil peluang itu untuk padam, sangat rugi. So boleh start kan? Banyakkan istighfar, ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Okey. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, dan sesungguhnya kami sarrafna. Sarrafna ni dia asal perkataan sarafa yang maksudnya beralih ataupun berubah. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Sarrafna dekat sini maksudnya kami huraikan atau kami pelbagaikan. Fi hadzal Qur'an, dalam Quran ini, lina, semata-mata untuk manusia, min kulli masal, sangat banyak contoh. Kami jadikan dalam Quran ini pelbagai bentuk contoh semata-mata untuk manusia. Wa kanal insan, namun manusia, aksara syai'in jadala, banyak cekadak. Aksara syai'in jadala ni banyak membantah, banyak nak berjidal, banyak nak kritik, banyak nak persoal.
So rupanya kalau kita bercakap tak berpenghujung, itu memang normal manusia macam tu. Ada manusia yang tak suka bercakap, tapi dia suka menulis. Tulisan dia, dia bukan menusuk ke dada, menghiris jantung. Ada jenis manusia yang disuka bercakap. Bila dia bercakap, terutamanya dapat mic, dia sawan. Dia mula sawan. Dia lupa. Bagi 5 minit, 50 minit dia boleh cakap. 2 jam dia boleh bercakap. Tapi bila suruh menulis, alamak, tangan macam Parkinson, susah nak menulis. Tapi ada orang yang jenis tak bercakap, bila dia diberi pen dan kertas, dia pergi menulis. Ada tak orang yang di tengah-tengah? Bercakap pun ia, menulis pun ia. Itu spesies hampir pupus. Ada juga satu spesies yang bercakap pun tak nak, menulis pun tak nak. Itu tak payah bawa kawan. So Allah kata, kami sudah jadikan dalam Quran ini sangat banyak contoh. Linnasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tetapi manusia sangat suka berjidal atau sangat suka membantah. Dekat mana lagi Allah sebut tentang didatangkan contoh ni? Ada tak? Dalam ayat mana lagi surah ni yang Allah kata kami datangkan contoh? Wadrib lahum masalar rajulaini wadrib lahum masalal hayatid dunya. So Allah kata kami datangkan pelbagai contoh. Kenapa didatangkan pelbagai contoh? Nak bagi kita faham, okey, tentang apa? Contoh tu untuk apa? Untuk faham Quran? Sebab akhirnya nanti bila kita baca contoh ni, kita kena sampai ke satu conclusion. Apa dia? Allah kata kami datangkan pelbagai contoh. Pelbagai contoh. Cuba cari contoh buat kapal terbang. Tak ada. Tapi Allah kata Allah datangkan pelbagai contoh. Contoh yang Allah datangkan ni semuanya berpusat kepada kembali pada Allah. Apa saja contoh yang Allah datangkan dalam Quran, tujuannya akan kembali pada Allah. The problem is, manusia bila bagi contoh, dia tak faham. Bila tak faham, dikritik. Apa benda nyamuk jadi contoh? Kan? Seawal surah Baqarah kan? Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Apa yang Allah nak dengan ini jadi contoh? Allah tak kata وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا الْمَثَلِ. Tapi بِهَذَا مَثَلًا. Ini sebagai contoh. So Allah kata manusia ni, manusia? Bukan Quran ni dibaca oleh orang beriman je ke? Oh, rupanya yang Allah datangkan dalam Quran perlu dikembang biak, perlu disebarkan supaya orang yang tak tahu pasal Quran tahu wujudnya contoh macam tu. Kita jarang ambil contoh daripada Quran. Yang kita rujuk apa? 7 Habits. Apa lagi contoh lain? Kita suka ambil contoh daripada manusia yang kita tahu dia juga makhluk. Kan? Mambang main tukul. Itu dia memang bertukang ke atau okey, tak apa, renovation lah tu. Okey. Takut nanti lepas ni main guli pula kan. Okay.
So kanal insanu aktsara syai'in jadala. Wa ma mana'an nas, dan tiada yang menghalang manusia ayyuminu, daripada beriman. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman. Izja'ahumul huda, tak ada satu pun yang menghalang manusia daripada beriman ketika huda tu datang. Huda ni bukan wanita, huda ni petunjuk. Tiada satu pun yang menghalang manusia daripada beriman ketika petunjuk itu dah datang, illa, kecuali. Kenapa manusia tak nak beriman? Petunjuk dah datang, seruan dah datang. Kan banyak antara kita yang bila diajak kepada kebaikan, nantilah, belum sampai seru. Dia nak tunggu sampai orang azan kat telinga dia tu macam mana? Belum sampai seru. So, seruan apa yang dia nak? Kita dengar seruan ini hanya beberapa kali dalam hidup. Pertama, waktu kita lahir, azan. Kedua, kita dengar juga seruan azan di masjid. Dan kita juga ada dengar seruan haji. Apa lagi seruan lain? Seruan mati. Apa seruan lain? So, seruan jenis apa yang kita nak ni? Supaya kita boleh berubah, beriman. Kan, dengan benar-benar beriman. Izja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum. Allah bukan sahaja datangkan petunjuk, tetapi Allah bagi package pengampunan. Kan, wa ma mana'an nas ayyuminu izja'ahumul huda, dan tiada menghalang manusia daripada beriman tatkala datangnya petunjuk dan pengampunan, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali kerana mereka sudah terjebak dengan kebiasaan orang terdahulu. An ta'tiyahum, didatangi atau diserang atau diwabaki, datang wabak, terjebak. An ta'tiyahum sunnatul awwalin, kebiasaan umat-umat, amalan nenek moyang terdahulu. Aw ya'tiyahumul azabu qubula, ataupun didatangi oleh azab daripada yang mengepung ataupun daripada hadapan. Wow. So, rupanya manusia ni dia ada faktor lain kenapa dia tak nak beriman. Kerana dia terbiasa dengan apa yang mak bapak dia buat. Sunnatul awwalin. Apa yang mak bapak dia pernah buat, atau apa yang dia biasa nampak keluarga dia buat. Dan dia nak keluar daripada kebiasaan itu untuk terima kehidupan beragama, kan susah. Unless kalau dia berpisah, ataupun unless kalau dia sungguh-sungguh untuk berubah. Tapi kalau dia stick, bapak aku pun tak tegur, kau siapa nak tegur? Mak aku pun tak pernah pukul, siapa kau nak pukul? Dan Allah kata lagi, wa ma nursilul mursalin, dan tidak kami utus rasul-rasul, al-mursalin, rasul-rasul, illa mubasyirin wa munzirin, kecuali semata-mata untuk memberi khabar gembira dan munzirin. Munzirin apa? Amaran. Mubasyirin wa munzirin. Mubasyirin wa munzirin. Macam ada pelik kat situ kan. Patutnya mubasyirin wa munazzirin. Kan? Kalau nak ikut rima dia lah. Tapi mubasyirin wa munzirin, kan dia punya bentuk dia berbeza. So, apa beza mubasyir dan munzir? Mubasyir ni dalam bentuk, kalau dalam bahasa Arab disebut mubalaghah.
dalam bentuk plural, dalam bentuk banyak. Banyak kali bagi berita gembira. Munzirin sekali sekala. Kita bagi peringatan bila? Hari-hari. Tuan-tuan ni peringatan, tuan-tuan. Asyik peringatan di mana berita gembiranya? Allah utuskan Nabi dan Rasul. Tidak Allah utuskan Nabi dan Rasul kecuali dia bawa berita gembira yang bersangatan dan sesekali bawa peringatan. Itu macam terbalik ikut kita buat kan. Nampak anak berlari, jangan berlari, nanti Tuhan marah. Macam Tuhan tu pemarah sangat. Kan tadi surah Ghafir tadi dah cari dah apa ayatnya? Ghafiriz zambi wa qabilit taubi. Dua fasa kat depan tu mudhafun ilaih, syadidil iqab, sangat dahsyat dia punya balasan. Allah tak buat dalam bentuk dalam bentuk fa'il syadid tu. Kan? Tu bentuk apa tu? Itu pernyataan awam ni kan, syadidil iqab. Allah tak buat dalam bentuk aku akan azab, aku dah pasti azab. Tak. Allah cuma bagi tahu azab Allah ni dahsyat. Tanpa bagi tahu siapa pelaku. Contohnya macam ni tuan-tuan. Kita nak bagi amaran pada anak. Kan? Dia tengah melompat dari sana ke sana berlari-lari. Okey, siapa yang duduk dulu, Daddy akan bagi gula-gula. Tak nak dengar. Berlari ke sana kemari. Yelah, tengok Didi kan. Mengantuk. Mencari bantal lah. Tak tahulah. So, kita tawarkan lagi. Okey, siapa yang berjaya duduk, dia menang. Anak 13 orang, semua lelaki. Kembar, 2 kali lahir dapat 13. Lelaki pula. So berlari, kita bagi lagi tawaran. Okey, dia ada rotan. So sebahagian tu, sudah ada ancaman. Adakah Daddy dia kata Daddy rotan sekarang? Tak, Daddy cuma kata ada rotan. Terpulang pada Allah, nak azab atau tak. Allah cuma kata dia punya azab tu dahsyat. Tapi part mengampunkan dosa Allah sudah buat. Part qabilit taubi, menerima taubat, Allah sudah buat. Tapi untuk azab, aku ada azab. Tapi belum tentu Allah buat. Tuan-tuan, itu Allah yang kita imani. Punya baik. Kita yang tak rasa dia tu hebat. Tapi Allah tu luar biasa. Maha suci Allah. Wa ma nursilul mursalin illa mubashirina wa munzirin. Dia utusan dia bawa banyak berita gembira dan sesekali peringatan. Dan cuba kita tengok dalam Quran, setiap kali Allah sebut tentang neraka akan disusuli dengan syurga. Ataupun bila Allah sebut tentang syurga beberapa perenggan, ada satu ayat tentang neraka. Contoh paling jelas dalam Yasin. Kan? Yasin. Ingat tak ayat mana? Yasin ni kita hafal. Tapi bila suruh baca, macam tak hafal. Kecuali kalau kita petik dia punya kepala. Kan? Petik kepala, tahu dah Ustaz ini ayatnya. Yasin ayat mana? Yang Allah cerita pasal syurga. Dan Allah tutup sebelum makra' satu ayat je. Pasal pendosa. Cuba buka Yasin. Terus terbuka Yasin. Masya Allah. Okey. Allah kata dalam surah Yasin,
yang ada perkataan salamun qawlan min rabbir rahim. Allah kata inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sahabat jannah ataupun ahli syurga pada hari itu sibuk dengan kegembiraan. Pernah kita gembira dalam keadaan sibuk atau sibuk bergembira? Sibuk bergembira. Hello bos, apa bikin? Sorry was tengah sibuk ni. Sibuk apa? Sedang bergembira. Fi syughulin fakihun. Sedang sibuk bergembira. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Tu kan tentang dia dan pasangan dia. Lahum fiha fakihah wa lahum ma yabda'un. Dapat pula gula-gula, fakihah, buah-buah yang manis. Walahum ma yad'un. Malah kalau minta nasi kandar pun boleh dapat. Apa yang kita nakkan. Ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Balasan paling utama adalah dapat salam daripada Allah. Tuan-tuan, satu-satunya manusia biasa yang dapat salam daripada Allah, Khadijah. Satu-satunya manusia biasa. Ini kita hanya berupaya untuk dapat salam daripada Allah ni waktu dekat syurga. Bayangkan Khadijah tu macam mana. Dan ayat sebelum habis Maqra Allah kata apa? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari ini berpisahlah kamu hari ini, orang-orang berdosa. That's it. Untuk orang berdosa. Sebelum tu cerita pasal mubashir. Baru Allah selit satu ayat munzir. Wah. Okey, kita teruskan. Boleh habis tak ni? Okey. Wattakhazu ayati wa ma unziru huzwa. Itu ke? Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Malah orang-orang kafir. Kan ni rentetan daripada Allah kata tentang Quran itu dibawa banyak contoh manusia ini suka berjidal. Allah kata kami turunkan Rasul. Dia bawa banyak berita gembira dan sesekali dia bagi peringatan. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Akan tetapi orang-orang kafir dia berbetah ataupun dia rebut semula dengan keadaan batil. Dia serang peribadi. Bila kita datangkan ayat Allah, dia tolak mentah-mentah. Cara untuk kita pandang remeh hujah seseorang, macam mana nak buat? Tuan-tuan pernah buat? Bila orang bagi fakta pada kita, betul ke? Itu je, memadai. Tengok komen kat Facebook. Kita bawalah fakta macam mana pun, ya ke? Habis, runtuh. Kita bingung. Kejap. Ya ke? Ataupun kita datangkan dalil ni. Sahih ke? Kita pula sibuk mencari kitab hadis. Sahih tak sahih. Dia tak tahu apa pun. Tu wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, dengan cara yang batil. Liyudhidu bihil haqq, supaya kan liyudhidu bihil haqq, mana tu? Supaya dapat menghapuskan kebenaran bantahan itu. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, dan dia jadikan ayat-ayat Allah dan apa saja peringatan as a joke. Agama ini dia adalah benda yang serius. Iman ni benda yang serius. Dan salah satu cara untuk menghilangkan keseriusan tu dengan kita jadikan dia lawak. Kita jadikan lawak. Contoh, berapa murka Allah pada kaum Nabi Lut. Berapa tinggi murka Allah sehingga Allah terbalikkan bumi itu upside down. Yang Allah tak pernah azab orang
Orang lain sebelum itu azab semacam itu. Terbalik. Dan itu sebagai tanda antara perbuatan yang Allah tak suka dan dia melanggar batas manusiawi. Kan diwat. Tapi bagaimana orang sekarang sudah mula menerima perbuatan tu, I'm gay, I'm okay. Dia bermula daripada sisipan-sisipan dalam lawak. Akhirnya orang akan rasa biasa. Dia gurau je kot. Pernah tonton apa? Yang Imuda dulu. Sebelum tu lagi. Sebelum tu. Yes, 2+1. Imuda mainkan watak apa? Sam. This my card. SUE Sam. Memang macam tu. Dia memainkan watak lembut. Au. Which is lelaki menyerupai wanita yang Allah haramkan. Kan? Buat lembut. Dan waktu itu, watak itu sengaja dibuat melucukan. So, bila orang melihat, oh, okey. Boleh gurau je kot. Atau, why so serious? Why take it so serious? Kenapa serius sangat? Macam orang tua lah, fikir chill sudahlah. So, bila ada pemikiran macam tu berkaitan dengan agama terutamanya, dan cuba tengok rasul-rasul dalam agama yang lain, tengok bagaimana dia menjadikan benda itu sebagai lawak. Cuba tengok lawak-lawak orang putih. Jesus dilawakkan, Adam, Eve dilawakkan, Moses jadi bahan lawak. Akhirnya terikut-ikut buat karikatur Muhammad. Bagi dia itu hasil seni. Tu wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq, supaya dia menidakkan kebenaran, melenyapkan kebenaran. Wattakhazu ayati wa ma unziru huzwa, dan dijadikan ayat Allah dan apa saja peringatan sebagai bahan lawak. Bahan lawak. Okey, ayat seterusnya ni ayat yang mengerikan. Ayat yang mengerikan. Allah kata, "Waman azlamu." Dan tiada yang lebih zalim. Siapa yang lebih zalim daripada ini? Allah kata, siapa yang lebih zalim daripada ini? So, kita kena tengok kezaliman apa yang orang ni buat sehingga Allah boleh bandingkan dengan kezaliman lain, tapi ini lebih dahsyat. Waman azlamu, sebab Allah guna azlam, paling zalim, mimman zukkira bi ayati rabbih, mereka yang diberi peringatan, zukkira, diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, summa, kemudian a'rada anha, dia berpaling, bi ayat rabbih fa'arada anha, lalu dia berpaling, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia lupa apa yang dia pernah lakukan. Dia lupa track record dia. Mungkin sebelum tu dia jauh tersasar dan dia diingatkan dengan ayat Allah dan dia kembali bertaubat, dan lama kelamaan kerana panjang umurnya, lamanya dia, maka dia kembali ke asal. Dan bila diingatkan lagi, dia berpaling pula, dan dia lupa bahawa Allah pernah bagi petunjuk dan hidayah. Tapi akhirnya dia menolak. Fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Allah kata apa? Inna ja'alna, sungguh kami akan jadikan, ala qulubihim, atas hati dia, akinnah,
Akinnah tu apa? Akinnah ni dia maksud asal dia sarang burung helang. Sarang burung helang. So sarang burung helang ni adakah sesuatu yang kita biasa nampak? Atau kita pun tak tahu kat mana? Burung helang biasanya bersarang di lereng gunung. Bukan bukit, gunung. Lereng-lereng gunung yang curam. Senang tak nak capai. So, bila dia mula berpaling, setelah diberi peringatan dan dia berpaling, Allah akan jadikan hati dia sangat susah nak terasa dengan apa saja ayat daripada Allah. Akinnatan ayyafqahuhu, hati dia sudah sangat jauh, sukar untuk dicapai, sukar untuk dia pergi deep kepada ayat Quran. Yafqahuhu, dia sukar nak faham. Ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra, hati tu sudah begitu dan telinga pula ada earpod. Wa fi adhanihim waqra, di telinga dia ada penutup. Earpod lah kan, tutup. Tersumbat. So ayat ini antara lain mengingatkan pada kita punya level of spiritual berhubung terus dengan telinga. So apa yang kita dengar, dia akan memberi impak kepada spiritual kita. K-pop kita dengar, K-pop lah hasilnya. Tu bahaya apa yang ada di telinga. Perasan tak bahawa surah Luqman Allah mulakan dengan peringatan terhadap orang yang diberi peringatan tapi di telinganya ada tutupan. Surah Luqman. Selepas tu baru Allah datangkan cerita Luqman menasihati anak dia. Which is anak muda kan dia suka letak sesuatu di telinga. Allah sebut tentang wafi adhanihim waqra tu. Cuba buka surah Luqman kalau tak percaya. Kalau tak ada, potong jari saya. Kalau ada, korang siap. Tak ada. Cuma Allah kata telinga dia tu tertutup. Dia tak nak dengar benda lain. Dia hanya nak dengar apa yang dia nak dengar. Surah Luqman. Mana dah surah Luqman? Muka surat? Hebatnya Allah. Kita baru terlintas Allah bukakan surah Luqman. Ayat wa idza tutla alaihi ayatuna, ayat 7. Bila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla mustakbira, dia berpaling dalam keadaan sombong, ka'allam yasma'a, seolah-olah dia tak dengar, ka'anna fi uzunaihi waqra, seolah-olah di telinga dia adanya earpod. Ka'anna fi uzunaihi waqra, ada penutup dekat telinga dia, tak nak dengar. Bukan itu yang biasa anak muda lakukan bila mak dia cuba panggil atau cuba tegur atau cuba nasihat. Mak ni bebel aja. Panggil-panggil macam tak dengar. Macam ada penutup dekat telinga dia. Saya panggil 13 kali dah Ustaz. Dia duduk depan TV tu. Dia duduk main game situ tu. Panggil-panggil tak dengar. Macam mana Allah boleh tahu benda masa depan lah? Ini 1400 tahun dulu turun. Rupanya Tuhan yang turunkan ini adalah Tuhan yang maha hebat. Ka'anna fi uzunaihi waqra. Dan lebih dahsyat dari itu. Tadi itu baru bunga-bunga. Lebih dahsyat dari itu adalah wa in tad'uhum ilal huda. Walaupun engkau sendiri Muhammad yang dakwah dia. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Dia tak akan dapat hidayah selama-lamanya.
Start daripada orang ni diberi peringatan dan dia berpaling. Dia lupa sejarah hidup dia. Kacang lupakan kulit. Dia tak nak dengar. Dia berpaling. Hati dia bila dengar Quran tak terasa. Allah kata, hatta orang macam engkau Muhammad, wa in tad'uhum, walaupun engkau sendiri yang dakwah dia takkan dapat hidayah. Siapa Rasulullah? Manusia paling hebat. Kata-katanya paling lunak. Peringatan daripada dia sangat luar biasa. Berita baik daripadanya menghiburkan orang yang mendengar. Tapi hatta Nabi sendiri, Allah kata, engkau sendiri pergi jumpa dengan orang tu, dia takkan dapat hidayah. Macam paku mati dah hati dia ni. Tapi ada satu tempat yang lenggok, maksud dia tu lebih kurang sama. Surah Infitar. Surah Infitar, ayat tentang sujud, ayat sajdah. Surah Infitar. Kat mana Infitar? Juzuk 30. Muka surat berapa? Saya pun tak tahu. Surah Infitar, selepas surah Mutaffifin. Allah kata apa? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Bila dibacakan padanya Al-Quran, dia tak sujud. Bila dibacakan padanya Al-Quran, dia tak sujud. Rasa-rasa ada pelik tak ayat ni? Biasa je Ustaz. Macam tu lah ayat Quran. Biasanya, apa yang kita imagine adalah wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasma'un. Bila dibacakan padanya Quran, dia tak dengar. Itu normally manusia. Dibacakan, dia tak nak dengar. Tapi Allah kata apa? La yasjudun. Lebih deep daripada itu. Dia bukan sahaja tak nak dengar. Bila Quran dibacakan, dia tidak menghayati sehingga tubuh badannya lemah kerana kebesaran ayat itu. Akhirnya dia sujud. Aduh. So, tuntutan untuk ayat Quran bukan sekadar didengar, tetapi kita dengar, faham dan hayati sehingga lutut kita lemah dan kita sujud. Dan Allah kata wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Itu renung lama kita tu. Mikir, Allah, aku ni macam mana hidup aku ni. Tapi jangan risau bila Allah kata bila kau berdiri depan Tuhan kan, kau takut kan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lupa dah ayat dia tu. Yang bila dia berdiri depan Tuhan, dia takut. Berdiri depan Tuhan dalam keadaan takut, dia dapat 2 syurga. Yang ada jannatan, maqama rabbihi jannatan, qama maqama rabbihi jannatan, khafa maqama rabbihi jannatan. Dia takut berdiri depan Tuhannya dan dia dapat 2 syurga. So bila kita memikirkan tentang lemahnya kita, barulah kita mula bertaubat, istighfar, merasa takut dan gerun. Allah bagi 2 syurga. Kan akhirnya apa yang kita lakukan, bila faham terhadap ayat Quran, apa saja yang kita lakukan, akhirnya benefit tu datang balik pada kita. Allah tidak dapat apa-apa pun. Kekuasaan Allah, kebesaran Allah tidak tergugat pun. Okey, boleh macam tu? So, wa fi azani maqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Luar biasa. Allah kata Tuhanmu Al-Ghafur Dzur Rahmah. Dia extremely Maha Pengampun, Dzur Rahmah, dan memiliki rahmah. Sekarang ni dia sedang mengampunkan. Rahmat tu Allah kata dia ada rahmat.
lau yu'akhidhuhum bima kasabu, jika dia nak, kalau dia nak, yu'akhidhuhum bima kasabu, kalau dia nak, la'ajjala lahumul azab, dia akan segerakan azab. Ballahum maw'idul la yajidu min dunihi maw'ila, tapi dia sudah pun menentukan bagi mereka satu masa yang mereka tidak akan dapat perlindungan selain daripada Allah. Min dunihi mau'ila, selain daripada Allah sebarang perlindungan. Allah kata kalau dia nak, dia boleh azab, tetapi Allah sudah janji Allah tidak akan segerakan azab. Sampai satu masa nanti kau tahulah, tak dapat perlindungan selain daripada Allah. Watilkal qura, dan penduduk-penduduk itu kami binasakan. Ahlaknahum, kami telah binasakan. Lamma zalamu, kerana mereka berlaku zalim. Tengok kenapa Allah binasakan? Sebab orang tu buat zalim. Bukan Allah suka-suka nak binasakan. Kerana lamma zalamu, kerana mereka berlaku zalim. Wa ja'alna limahlikihim maw'idah, dan kami tetapkan satu masa tertentu bagi kebinasaan mereka. Okey, sampai ayat 59. Jom kita tengok pula tentang susunan dia. Sebab khutbah ni sangat panjang. Start daripada ayat 45 sehingga ayat 59. Selepas daripada khutbah ni, dia akan ada dua cerita. Satu cerita tentang Musa dan Abdam min ibadihi. Satu lagi cerita tentang Zulkarnain, pengembaraan Zulkarnain. Okey. Ayat 45. Alhamdulillah. Ayat 45 Allah mula dengan wadrib. Sama seperti Allah mulakan cerita pemilik dua kebun dengan wadrib. So wadrib ni adalah pembuka. 45, 46 tu adalah opening. Ayat 47 Allah mulakan dengan wayauma. Kan, wayauma nusayyirul jibal. Apa yang berlaku pada hari itu? Hari di mana mereka melihat jibal itu bergerak. Nusayyirul jibal. Wa taral arda barizah. Hasil daripada bergeraknya gunung, tanah di bawahnya tu sudah menjadi terang dan tanah tu dapat dilihat. Cuba tengok apa berlaku pada saat yang sama gunung-gunung itu bergerak. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum. Hari di mana mereka diarahkan pergi panggil mereka-mereka yang engkau syirikkan Allah dengannya. Panggil pembantumu, panggil orang yang kau sembah, panggil yang selalu payung kau tu. Oh, selalu payung. Kan? Panggil yang kau, panggil kabel-kabel engkau tu. Kabel-kabel engkau. Wa yauma yaquluna tu. So di hari gunung-gunung itu bergerak, dalam masa yang sama Allah kata wa yauma yaquluna tu, panggil mereka-mereka yang kau jadikan syirik dengan Allah. Alladzina za'amtum. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa uridu ala rabbika saffa. Mereka didatangkan dalam keadaan saf. Kan berbaris-baris. So siapa yang datang berbaris-baris ni? Siapa datang berbaris-baris ni? Wara'al mujrimuna an-nar fazannu annahum waqi'uha. So yang datang berbaris-baris ni adalah mujrim. Mujrim-mujrim ni berdiri depan Allah, nampak neraka dan mereka sudah rasa mereka akan jatuh.
muwaqi'uha tu antara lain maksud dia adalah dia nak jatuh tapi duk tarik orang lain. Dia struggle supaya tak jatuh. Cuba nanti kita naik tingkat 7, sama-sama berdiri kat tepi tebing, saling bertolak-tolak siapa jatuh dulu. So yang nak jatuh tu dia akan cuba grab. Tu muwaqi'uha. So tu gambaran macam mana sebenarnya hari itu berlaku. So wa uridu ala rabbika saffa, tak kala mereka didatangkan dalam keadaan berbaris. Siapa yang berbaris ni? Orang-orang mujrim. Dan wa wudi alkitab fataral mujrimin, dan diberi kitab, maka orang-orang mujrim ni nampak diberi kitab pada hari itu. Dan Allah kata walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Waktu kiamat diorang dapat kitab. Kenapa dapat kitab bentuk macam tu? Kerana waktu di dunia Quran yang ada ini kami datangkan pelbagai contoh. Oh, engkau lawan. Oh, engkau pertikai. Yang terbaru. Yang terbaru tak berapa barulah. Diorang boleh, tak tahu macam mana dia boleh datang idea. Terjemahan dalam surah Nur ayat 31 tentang wanita wajib berhijab. Kat bawah tu kan ada kecuali-kecuali. Dia ada satu part kecuali lelaki yang tak ada minat pada wanita. Okay? Lelaki yang tak ada minat pada wanita. Oh, ini gay. Oh, ini gay. Maka Allah membenarkan gay. Gila. Sedangkan maksud lelaki yang tak minat pada wanita, dah kalau wanita tu menepau, siapa minat? So tak apalah kalau dia pangkat nenek, pakai apa nama, serkup, bentuk macam tu. Atau lelaki yang dah dikembiri, terkembiri ke apa, mana minat pada wanita, tak hidup ke, kencing manis. Itu maksud ayat tu. Dia boleh twist. Oh, ini gay, lelaki tak minat wanita, so dia minat lelaki je. Yakinnya kamu. Aduh. So, bila dia dapat kitab pada hari itu, dan Allah kata kami sudah bagi satu kitab yang kami datangkan banyak contoh. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Kami datangkan Quran pada kamu dan kamu tak ambil manfaat, tapi kamu buat yang bukan-bukan terhadap kitab tu. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Cerita tentang iblis dan Adam. Adam dan iblis. Kan Allah kata afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah kamu mengambil dia dan zuriatnya sebagai wali? Allah kata wama mana'an nas. Kenapa manusia tak beriman? Sebab dia terikut-ikut dengan amalan orang terdahulu. Start daripada mana? Peristiwa iblis dan Adam. Dan Allah kata apa lagi? Ma asyhadhum khalqas samawati wal ard. Allah tak minta bantuan pun pada mereka. Kan Allah tidak pernah minta bantuan, Allah tidak pernah serahkan urusan ni pada orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat begitu. Tetapi ada satu kelompok yang Allah utuskan, wa ma nursilul mursalin. Allah utuskan rasul untuk bagi berita. Allah bukan suruh rasul ni menguruskan gerak kerja, tak. Allah Allah utuskan rasul ni untuk bagi peringatan. So ayat itu sebenarnya Allah susun dalam bentuk back to back. Wa yauma, start daripada wa yauma 47, 52, 48, 53, 49,
54, 40, 10, 50, 55, 52 dan 56. Lebih kurang macam ni lah kot. So nombor 1 pembukaan dan penutup. The best part adalah Allah buka dengan, Allah bagi gambaran dunia ini ibarat bunga yang bloom, kemudian layu dan ditiup angin. Di hujung Allah kata apa? Limah likihim mau'idah, kami hancurkan. Oh, di awal Allah sebut tentang hidup dan hancur, diakhiri dengan penduduk kampung yang dihancurkan bila sampai masa. Wow, khutbah yang panjang tetapi Allah susun dalam bentuk yang sangat magnificent. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, ada Tuhan lain yang boleh buat macam ni? Tak ada. Dan ini adalah sekali sebut. Nabi waktu tu tak ada Microsoft Word untuk copy paste dan rearrange. Tak ada. Sekali sebut dan susunannya begitu cantik dan luar biasa. So selepas ni bila kita baca surah ini, kenangkan balik satu-satu kita sebut dan kita hayati. Ya Allah, begini Engkau bagi kami. Satu peringatan tiap-tiap minggu yang sangat luar biasa. Terutamanya bila zukiru. Zukiru ni bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi peringatan tu datang berkali-kali. Berkali-kali. Tuan-tuan, Fir'aun berapa kali peringatan datang pada dia? Kan? Dah berkali-kali kau buat. Berkali-kali Fir'aun ni diingatkan. Bukan satu kali. Musa datang, mula-mula dia kata apa nama? Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Surah An-Nazi'at. Katakan pada dia, kau nak tak jadi baik? Hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku bawa engkau kenal dengan Tuhan, nanti lama-lama kau polish kau punya hati, kau akan ada rasa takut. Fa'arahul ayatal kubra. Tadi dibawa berdialog. Kemudian tak cukup dengan dialog, fa'arahul ayatal kubra, dan dia ditunjukkan dengan ayat-ayat mukjizat yang besar. So selepas daripada kali pertama dia nampak ular besar melingkar atas pagau. Ular besar dalam chamber Firaun tu kali pertama. Tak nak beringat, dia kata ini sihir, ini sihir. Aku pun boleh lawan lah. Kumpul ahli sihir, berapa ribu kau nak? Beribu. Jom kita bertanding. Kali kedua nampak lagi ular besar. Kena makan sekali hauk makan. Kan orang yang beli tiket, kembalikan tiket kami, tak puas. Iyalah, diorang dah lempar, masing-masing jadi ular. Dan Musa waktu tu dia pun takut juga, deredek juga. Orang Jawa katalah, berdebar juga. So dia lempar, tiba-tiba jadi ular dan sekali suap, beribu ular-ular kecil tu hilang. Dan orang, apa diorang buat ni? Kata tayangan hebat, sekejap je, ejen Ali lama lagi. So bila dalam keadaan macam tu, kali kedua Allah datangkan. Selepas itu dia nampak ahli sihir dia sendiri yang pakar dalam sihir, kata ini bukan sihir. Ahli sihir dia sendiri sujud beriman, peringatan. Dan selepas daripada tu, Firaun tak tangkap Musa. Why? Sebab mereka sama-sama membesar. So dia tak rasa macam, alamak, aku kawan. So dibiarkan Musa. Dalam pada dibiarkan Musa ini, pengaruh Musa makin berkembang, terutamanya dalam kalangan Bani Israel. So yang nak bunuh dia ni siapa? Askar-askar Firaun. Dalam masa itu, maka Allah turunkan katak, air jadi darah, angin taufan, kutu
Kemudian apa selain daripada itu apa lagi? Katak, air, kutu, taufan, belalang. Semua sekali berapa? 7 peringatan. Dan akhirnya Firaun ambil keputusan, kita bunuh. Kenapa Firaun tak tangkap Musa, masukkan dalam penjara? Sebab yang dalam penjara semuanya anti Firaun. Itu risiko besar. Dia akan buat satu ketumbukan, kan, satu tarekat pula kat dalam tu melawan Firaun. Bahaya. Biarkan dia. Dalam masa yang sama kita pantau, pastikan dia ada taubiah. Kan? Kita pantau dia supaya dia terkawal. Allah datangkan 7 peringatan demi peringatan. Akhirnya bila Allah arahkan Musa, kau keluar dengan seberapa banyak Bani Israel, pergi ke laut. Firaun datang, dan peringatan terakhir dia nampak laut terbelah. Besar tak peringatan tu? Super duper besar. Tapi dia tak nak. Tak, dia nampak laut tu, kan tu satu benda yang magnificent. Dan kenapa dia masih tak beriman? Oh, ada lagi satu peringatan. Dalam kabinet dia ada satu orang lelaki yang menyembunyikan keimanan, yang dia kata dulu ada satu orang Nabi namanya Yusuf, bagi peringatan yang sama dengan Musa. Yusuf ada connection dengan Musa punya sejarah. Nabi Yusuf punca Bani Israel berhijrah ke Mesir. Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. So bila dia nampak laut terbelah, kenapa dia tak berhenti? Kenapa masih nak kejar? So rupanya Allah bagi peluang, hatta bagi seorang Firaun. Peringatan punya banyak dan dia tak nak. Dan orang masih kata Tuhan ni asal tak sembah dia je terus neraka. Kau salah Tuhan ni. Tuhan yang aku kenal bukan begitu. Tuhan yang aku kenal adalah Tuhan yang sangat penyayang, bagi ribuan peluang untuk kita kembali kepada dia, tapi kita tak nak. Dan banyak argumentasi, argumen yang kata Tuhan ini hati tisu. Asal tak sembah dia azab. Dia kata kita ni ada free will, tapi free will kita ni hanya ikut jalan yang ditentukan. Perkara paling basic dalam agama kita adalah kita kena mengakui yang kita ni hamba. So as a slave, apa yang kita ada hak? Mata kita pun kita kena provide. No, mata kita di-provide. Cara kita berfikir, otak dalam ni pun di-provide. Tangan, kaki, semuanya Allah bagi. Dan kita masih boleh kata, saya ada free will. Dan itu bukan free will, itu pre-will. Pre-will ni apa? Yang basikal lajak tu. So Allah datangkan Quran dalam bentuk yang macam itu supaya kita
dalam contoh yang pelbagai supaya akhirnya kita sedar dan kembali pada dia. Bukan nak membandingkan contoh itu dan contoh ini. Dan last tuan-tuan, surah ini kembarnya surah sebelum, surah Isra. Surah ini kembarnya surah Isra. Dan cuba tengok, bila Allah kata wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, manusia ni sangat banyak cekadak. Dan Allah bagi contoh dalam surah Isra, macam mana bentuk manusia yang banyak jadala ni. Antara lain contoh yang ini luar biasa. Allah kata apa? Ayat 49. Surah Isra, surah sebelum. Ayat 48 Allah kata, "Unzur kaifa darabu lakal amsal." Tengok bagaimana kami datangkan contoh. Kan? Bila Allah kata, "Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an," kami datangkan banyak contoh, manusia ni sangat banyak jidal. Jidal yang macam mana? Contoh macam mana jidalnya tu? Cuba tengok surah Isra. Kaifa unzur, tengok. Kaifa darabu lakal amsal. Tengok bagaimana kami datangkan contoh. Fadallu fala yastati'una sabila. Malah mereka, maka dengan sebab contoh itu mereka sesat dan tidak dapat mencari jalan pulang, tidak dapat mencari kebenaran. Wa qalu, dan mereka berkata, "Aidza kunna izama wa rufata, a inna lamab'usuna khalqan jadida." Adakah sesudah kita jadi tulang atau benda yang rapuh, adakah kita akan bangkit semula dan menjadi kejadian yang baru? Itu bukan argumen biasa ke? Kan? Setelah kita jadi tulang, kita jadi macam ni semula ke? Bukan kita dah kan dimakan Jaws ke? Atau polio kan kita dah jadi yang bukan manusia, boleh jadi macam ni ke? Allah kata apa? Kul, katakan pada mereka, kunu hijaratan au hadida. Engkau duk ingat engkau daripada tulang boleh jadi manusia. Engkau nak jadi apa? Engkau nak jadi batu, nak jadi besi? Ini Allah kata ni, engkau nak jadi batu, nak jadi besi, au khalqam mimma yakburu fi sudurikum, atau sesuatu yang kau rasa besar di hatimu, kau jadi. Fasayaquluna ma yu'iduna. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan mengembalikan kita? Katakan pada mereka, yang mencipta kamu kali pertama. Qulilladzi fatarakum awwal marrah, yang menciptakan kamu kali pertama. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Lalu mereka geleng kepala dan bertanya secara mengejek. Mengejek? Oh, tadi ada huzwa. Mengejek? So, bila berlaku ni? Tengok. Dia punya cara mengejek dan menganjing. Pertama, dia tak percaya pada benda ni. Dan bila diterangkan, engkau nak jadi apa? Nak jadi batu? Nak jadi besi? Atau benda yang kau rasa besar di hatimu? Apa maksud dia ni? Kalau kau tak puas hati nak jadi manusia, kau rasa kau boleh jadi apa? Jadi Robocop? Boleh je. Apa nak buat? Kau nak jadi apa? Ultraman? Boleh je. Tapi bila dijawab macam tu dan mereka tak puas hati, lalu menggeleng dan mengejek. Bila aku tak sabar nak tunggu. Dan engkau sebut pada dia, qul asa ayyakuna qariba. Tak lama lagi, kau tunggulah. So itu bentuk bagaimana surah Isra dan surah Kahfi ini didatangkan dalam bentuk pair, dalam bentuk apa, seolah-olah dua surah ini kembar. Bila Allah cerita satu benda dalam surah Kahfi, Allah cerita juga benda yang sama dalam surah Isra, tetapi dalam pendekatan yang berbeza. So nanti satu masa nanti kita boleh comparekan dua surah ini dan kita tengok bagaimana Allah tu sangat luar biasa, sehingga luar biasanya dia sembahkan pada dia hidangkan pada kita tak perasan luar biasanya tu. Sebab ada benda yang termasuk dekat telinga kita. So lepas daripada ni mungkin kita usahakan supaya
tadabbur itu menjadi keutamaan, dan kita berusaha sungguh-sungguh, ya Allah, buka hati kami agar kami tidak berpaling lagi selepas ini. Boleh? Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong off? Tekan yang mana dia? Kalau tak boleh off, hempaskan ke lantai.